弟兄姐妹平安。 Salam damai sejahtera Bapak Ibu sekalian, Shalom. 我们开始今天崇拜， Kita akan memulai ibadah kita hari ini. 圣诞佳音。 Berita Natal yang pertama.宣告我们的信仰，使徒信经。我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边。将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 我们接着唱一首诗歌。 Kita kembali mengangkat pujian.
Natal di hatiku. Menyandarmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti alungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti menyandarmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas menyandarmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Perpaduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih kami hari ini boleh berkumpul bersama-sama di dalam rumah kami bersama keluarga kami. Kami boleh beribadah walaupun secara online Tuhan. Sungguh ini adalah berkat dan anugerah-Mu yang tiada berakhir di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami pada saat ini berdoa untuk pekerjaan misi di seluruh dunia, untuk para misionaris yang berada di berbagai tempat, mereka yang ada di tempat yang terpencil maupun yang di kota-kota besar. Tuhan, kiranya Engkau yang menjaga, memelihara mereka, mencukupkan kebutuhan yang mereka butuhkan,
dan keluarga yang mendampingi mereka, kiranya Engkau yang memberikan mereka kekuatan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja yang ada di seluruh dunia, dan terkhusus gereja yang ada di Indonesia, di kota Medan. Biar kiranya gereja yang ada di kota Medan boleh bangkit dan menjadi berkat bagi seluruh kota Medan. Setiap gereja boleh sungguh berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami di tempat ini, Gereja Elim, untuk setiap hamba Tuhan dan juga jemaat, majelis, pengurus di setiap komisi, biar kiranya kami boleh bekerja bersama-sama, kami boleh bersatu hati untuk melakukan pelayanan ini, untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sedang sakit, mereka yang terbaring lemah, mereka yang tidak dapat bangun dari tempat tidurnya. Kami percaya Engkau juga yang boleh melawat mereka. Kami memegang mereka dengan tangan kanan-Mu yang penuh kesembuhan dan penuh kuasa. Tuhan, kami juga berdoa untuk pandemi virus corona ini. Tuhan, kami sungguh di dalam waktu yang sangat menyesakkan. Sampai kapankah Engkau akan datang menolong kami? Kami sungguh menantikan Engkau datang untuk melawat kami. Karena kami ini adalah umat-Mu. Jika kami bertobat sungguh-sungguh di hadapan-Mu, kami percaya Engkau yang boleh membawa kami ke dalam kemenangan di dalam Engkau. Tuhan, kami menyerahkan ibadah hari ini untuk yang memberitakan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan, setiap kami boleh mengerti, kami boleh bertumbuh dan berbuah di dalam firman yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, salam, taja ping'an, salam damai dan salam sejahtera buat setiap kita yang pagi hari ini boleh bersama-sama untuk mengikuti ibadah. Walaupun pada saat ini kita tetap mengadakan ibadah melalui online ya. Jadi saya percaya tidak ada kekurangan berkat daripada Tuhan. Pada pagi ini kami mengucapkan selamat datang kepada Boksu Sen ya, di mana dia dalam kesibukannya dia boleh hadir di Elim bersama dengan kita untuk membawakan firman Tuhan ya. Kita mengucapkan terima kasih. Dan pada hari ini saya akan umumkan nanti setelah ibadah bersama keluarga, kita tetap malam akan mengikuti ibadah seluruh gereja Tionghoa KPS Metodis, di mana kami akan mengikuti ibadah gabungan ya. Jadi saya harapkan nanti malam setelah ibadah ini kami akan kirimkan link untuk Anda. Jadi jam 7 tepat malam ini Anda bisa membukanya dan ikuti ibadah ini dan semua rangkaian-rangkaian kegiatan KPS bisa Anda saksikan, dan kami juga akan mendengar firman Tuhan dari ketua kita yaitu Bapak Pendeta Tahir Wijaya. Dan juga pada suasana Natal ini kami ada sudah mendengar beberapa puji-pujian Natal ya. Jadi kita tetap boleh mengikuti melalui online ya. Jadi kita utamakan ibadah yang ada di Gereja Elim. Nanti tanggal 25 juga kita akan mengadakan ibadah ya. Jadi kami terus memakai sementara untuk memakai YouTube ya. Dan saya boleh umumkan bahwa persembahan ada 2 cara untuk kita persembahkan kepada Gereja Elim ya. Yang pertama, Anda bisa langsung mengantar ke gereja siang sampai jam 3 ya. Dan yang kedua, bisa Anda transfer langsung ke rekening bendahara Gereja Elim ya. Dan Boksu senantiasa menghibau kita, walaupun suasana libur ini ya, kita lebih giat lagi membaca Alkitab setiap hari di rumah ya, dan berdoa bersama-sama. Dan jangan lupa setiap Rabu malam kita tetap mengadakan doa bersama-sama via Zoom ya. Memang hari Rabu itu hari yang sangat bahagia, karena kita bisa bertatap muka dengan semua jemaat Elim melalui Zoom yang kita doakan.
apabila Anda di rumah ada kesulitan, sakit, penyakit, siapapun yang Anda tahu, Anda boleh kabarkan kepada Contoh Iman, Contoh Bella, ataupun saya, ataupun siapa saja majelis di gereja Elim. Biar kita doakan hari Rabu malam. Dan kita tetap doakan Bok Suliu ya. Walaupun dia jauh di Korea, tetapi dia tetap bisa bersama dengan kita melalui Zoom hari Rabu malam. Jadi kita lebih menghimbau lebih banyak lagi yang bisa mengikuti. Apabila Anda mendapat link Zoom ini, Anda boleh kirimkan lagi kepada setiap saudara-saudara kita ya. Dan setiap Selasa masih tetap belajar BSTT ya. Mungkin nanti beberapa minggu yang akan datang akan ada liburan, nanti akan diumumkan. Di sini hari ini saya akan kabarkan kabar duka cita ya. Telah pulang ke rumah Bapak di surga, Ibu Chong Siu Siang ya. Ibu itu adalah ibu yang tua yang sering datang terlambat, mungkin tinggal di sekitar Pulau Brayan ya, Mayor, Jalan Mayor. Dan ibu ini dia meninggal walaupun dia sudah lama percaya Tuhan ya, karena berhubung anaknya tidak mau cara ibadah Kristen. Jadi mereka dengan cara Konghucu ya. Dan pada saat ini jenazahnya sementara disemayamkan di Medan Murni, dan hari Minggu hari ini juga mau dikebumikan. Jadi kami dari gereja Elim juga turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan. Dan saya akan umumkan satu hal lagi ya. Nanti Anda setelah ibadah keluarga, nanti ada tim majelis atau ketua sel Anda, siang sore ini Anda akan mengunjungi rumah Anda masing-masing. Dan kami gereja Elim sudah menyediakan sebuah hadiah bisa dinikmati oleh keluarga Anda hari Minggu ini. Jadi kita minta supaya keluarga bisa menerima walaupun hadiah kecil, tetapi kita akan membagi dengan sukacita dan kita akan merasa bahagia karena gereja Elim juga ada memperhatikan walaupun tahun ini sama sekali kita tidak bisa merayakan di gereja. Ya, itulah beberapa warta yang boleh kami sampaikan. Saat ini saya persilakan Pok Susan untuk menyampaikan firman Tuhan. Marilah kita dengan tenang siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarnya. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. 大家主内平安，我们一起翻到马太福音1章22到23节。 Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-22 dan 23. Injil Matius pasal yang pertama ayat ke-22 sampai 23. 这一切事成就，是要应验主借先知所说的话，说必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。以马内利翻出来就是神与我们同在。 Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Amin. 有一个很有名的故事， Ada satu kisah yang sangat terkenal. 讲的是有一天雨过天晴后，有一个人去散步。 Nah, dikatakan bahwasannya di satu hari di mana pada hari itu setelah selesai hujan, nah ada seorang bapak yang dia berjalan-jalan di sekitarnya. 因为雨后散步感觉很凉爽， Karena setelah selesai hujan, jikalau punya waktu untuk berjalan-jalan itu perasaannya sangat menyenangkan sekali. 走着走着，他突然看见了很多蚂蚁都在匆匆忙忙的搬东西。 Nah, ketika dia berjalan ke sana ke sini dan dia menemukan ada sekumpulan semut, mereka tengah sibuk sekali untuk memindahkan barang-barang mereka.
好像是因为刚下过雨，所以他们要搬家。 Nah, sepertinya oleh karena hujan baru berhenti, maka mereka sibuk untuk pindah rumah. 那个人看见这群蚂蚁行进的这个前边有一个小小的水沟， Nah, ketika bapak ini dia melihat sekumpulan daripada semut ini, mereka sedang sibuk untuk pindah rumah dan di samping itu ada satu parit yang kecil. 走在前边的这些蚂蚁就会被水沟的水流冲下去。 Dan ketika dia memperhatikan sekumpulan semut ini, dia melihat bahwasanya, oh ini nanti semut yang di bagian depan bisa saja terbawa oleh arus daripada parit kecil ini. 后面的蚂蚁也是惊慌失措的，不知道怎么办。 Dan semut yang di bagian belakang, di barisan belakang, mereka juga panik. Bagaimana nanti akhirnya? 那个很善良的人捡了一块木头， Dan kemudian bapak yang sangat baik hatinya, dia mengambil sepotong kayu, 把它扎在小水沟的上面，当成桥。 nah kemudian dia menempatkan sebatang kayu yang kecil ini di atas parit kecil ini dan menjadikan kayu kecil ini sebagai sebuah jembatan. 然后对蚂蚁说：“往这边走吧，在这里你们经过这边传过去。” Nah, dia katakan kepada semut-semut ini, ayo lewatlah di sini dan menyeberanglah melewati jembatan ini. 你们觉得蚂蚁会说“好的，谢谢叔叔”吗？ Nah, apakah kalian merasa bahwasanya si semut-semut ini bisa katakan kepada bapak ini, terima kasih bapak atas jembatan ini? Apakah mungkin? 不会吧？ Tentu tidak. 他站在这个水沟旁边，一直等着，看着这些蚂蚁。 Dan dia terus memperhatikan semut-semut ini di pinggir parit ini dan dia terus melihat gerakan-gerakan mereka. 他们继续往前走，他们被水就是冲下去。 Dan mereka semut-semut ini terus melaksanakan apa yang mereka kerjakan dan ada mungkin beberapa di antara mereka yang terbawa arus. 这个时候我们怎么办呢？ Nah kalau seperti ini apa yang bisa kita lakukan? 没有办法的。 Maka tidak ada cara lain. 但是我告诉你们，有一个办法。 Tetapi saya mau katakan ada satu cara. 这个善良的人可以变成蚂蚁，站在蚂蚁中间，就用蚂蚁的语言来说。 Nah, caranya adalah si bapak ini dia berubah menjadi seekor semut dan dia ada bersama semut-semut ini dan berbahasa dengan bahasa semut. 我们往这里走吧。 Dan katakan kepada teman-temannya, ayo lewat sini. 这是唯一的办法。 Nah, ini adalah cara satu-satunya. 现在我们正在过圣诞的期间， Saat ini kita ada di dalam suasana Natal. 大家都知道吧？圣诞节是什么意思？ Nah, setiap kita tentu tahu apa itu Natal. 神的儿子为了拯救我们，降临到这个世界的日子。 Yaitu Allah mengutus putranya yang tunggal datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. 神变成人，也是一个同样的一个原则。 Dan Allah menjadi sama seperti manusia. 其实实际上说，神变成人，不如人变成蚂蚁容易的。 Nah, sama halnya ketika Allah mau menjadi manusia, itu adalah hal yang sama sulit ketika manusia mau menjadi sama seperti semut tadi. 我们的上帝是创造万物的神，全能的主。 Allah kita adalah Allah pencipta alam semesta, Allah yang maha kuasa. 但是他却变成人了，这个事情是多么奇妙呢？ Tetapi dia rela, dia mau menjadi manusia dan ini adalah satu perkara yang begitu ajaib. 所以很多人不相信， Oleh karena itu maka ada begitu banyak orang yang tidak percaya. 都认为耶稣不过是人，或者不过是一个神的先知。 Nah, mereka menganggap bahwasanya Tuhan Yesus itu hanyalah seorang manusia. Dia itu mungkin hanyalah seorang nabinya Tuhan.
但是如果耶稣只是一个人而已的话，我们基督教信仰碰到非常严重的问题。 Tetapi jikalau dikatakan bahwasanya Tuhan Yesus itu hanya seorang manusia, maka kekristenan akan berdampak pada satu hal yang sangat berat. 因为从亚当以后，所有的人类就是罪人。 Karena dimulai dari Adam dan Hawa, semua umat manusia telah menjadi manusia berdosa. 人类的历史里面，没有一个人能够避免成为罪人的咒诅。 Dan di dalam sepanjang sejarah umat manusia, tidak ada seorang pun yang bisa meluputkan diri daripada kutuk dosa. 罪人不能赎别人的罪， Dan sesama manusia berdosa tidak bisa menyelamatkan sesamanya. 罪人的死只是因为自己的罪而应当受的惩罚。 Dan setiap manusia berdosa, dia bertanggung jawab akan dosanya sendiri, harus mengalami penghukuman atas dosanya sendiri. 所以，跟刚才蚂蚁的这个故事一样，神为了拯救我们罪人，需要变成人。 Nah, sama seperti kisah daripada semut tadi, nah hal yang sama ketika Allah mau datang ke dalam dunia menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. 我们透过圣诞节，我们应当要思考，就是神变成人的意义是什么？ Nah, melalui Natal ini kita seharusnya mengerti, memahami akan makna sesungguhnya mengapa Tuhan mau datang ke dalam dunia menjelma menjadi manusia. 我们在4月份过复活节的时候，一般会纪念耶稣的受难和十字架的痛苦。 Nah, di bulan April biasanya kita memperingati hari Jumat Agung, kita juga memperingati hari Paskah, dan kita juga ada melewati Minggu Sengsara. 我们知道，这是因为耶稣为了拯救我们受的痛苦。 Nah, kita tahu bahwasanya ini semua adalah hal yang dialami oleh Tuhan Yesus, dia menderita untuk kita. 但是，耶稣为了我们受的痛苦，不单单是这受难主一走的事情而已的。 Tetapi penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus bukan hanya di sepanjang 1 minggu sengsara itu saja. 比如说，在城市生活的人，有一天突然来到很深的原始森林里面生活。 Nah, misalkan kita katakan ada satu orang yang dia terbiasa hidup di dalam kota, kemudian dia memutuskan untuk pindah ke tempat pedalaman hutan, dan dia memutuskan untuk tinggal di sana. 他跟那个原始森林里面生活的原始人一起生活，他会怎么样？ Nah, dia putuskan untuk tinggal bersama dengan kaum primitif atau penduduk asli daripada pedalaman itu. Nah, bagaimana rasanya? 一直在原始森林里面生活，并且定居30年， Dan 我们会受得了吗？ Nah, dan bahkan dia memutuskan untuk tinggal di pedalaman hutan selama 30 tahun. Nah, apakah dengan keadaan seperti ini kita bisa bertahan? 耶稣从天上的宝座上降临到这个世上，变成人，出生、成长。 Tuhan Yesus datang dari surga, dari tatanya di surga, datang ke dalam dunia, dia menjadi manusia, lahir dan bertumbuh dewasa. 他都经过和我们完全一模一样的人生。 Dan bahkan dia juga mengalami segala sesuatu yang kita juga alami sebagai manusia. 并且和我们一起生活，经历寒冷、酷热、饥饿的痛苦和疾病的痛苦。 Dan bahkan dia mengalami segala sesuatu yang kita alami. Kita mengalami yang namanya kekejaman, kita mengalami yang namanya panas terik, kita mengalami yang namanya kesedihan, kita mengalami namanya sakit hati dan lain sebagainya. 心理上的痛苦，人生所有的痛苦，他亲身看过、听过、亲身经历过。
Dan bahkan segala sesuatu yang kita rasakan, Tuhan Yesus sendiri juga melihatnya, dia sendiri juga mendengarnya, dan dia sendiri juga mengalaminya. 可能当时的耶稣身边的人，包括耶稣的家人和邻居，他们意识不到。 Nah, mungkin saja pada waktu itu, baik keluarga Tuhan Yesus sendiri maupun para tetangganya, mereka sama sekali tidak menyadari 这个约瑟的儿子是神的儿子，不知道。 bahwasannya putra daripada Yusuf ini adalah anak Allah. Tentu mungkin saja mereka tidak menyadarinya. 耶稣一天24个小时跟人一起吃、一起喝、一起经过我们人生所有的事情。 Tuhan Yesus di dalam satu harinya, di dalam 24 jam kehidupannya, dia tinggal, dia hidup bersama dengan seluruh umat manusia. Dia makan bersama manusia, makan, minum, dan menjalani seluruh aktivitas kehidupannya. 大家想一想，是不是这个时间对耶稣来说一个受难的时间呢？ Nah, mari kita coba renungkan, mari kita coba pikirkan di dalam jangka waktu yang ketika Tuhan Yesus hidup di dunia ini, apakah dia mengalami penderitaan? 并且没有罪的耶稣跟罪人一起生活，这该是多么痛苦的事情呢？ Dan bahkan kita tahu bahwasanya Tuhan Yesus yang dia tidak berdosa, dia harus tinggal, dia harus hidup bersama-sama dengan manusia berdosa. Bukankah ini adalah satu penderitaan yang hebat? 但是我们知道，耶稣却非常愿意的接受这些生活。 Tetapi kita semua tahu bahwasanya Tuhan Yesus dia rela menerima ini semuanya. 我们在福音书里面看得到，耶稣非常喜欢跟罪人在一起生活、吃饭。 Nah, kita tahu di dalam kitab-kitab Injil, kita tahu bahwasanya Tuhan Yesus itu begitu mengasihi orang-orang berdosa. Dia juga bersama dengan mereka makan, mereka hidup bersama dengan mereka. 但是他自己呢，没有地方就是定居，一直就是流浪的生活。 Tetapi dia sendiri juga tidak punya tempat tinggal yang tetap. Dia menjalani kehidupannya yang nomaden. 耶稣从出生、成长，他的事工，这所有的事情都是可以用一个单词来说明的。 Nah, di dalam sepanjang pelayanan daripada Tuhan Yesus, kita bisa menyimpulkan dengan satu istilah. 就今天的经文1章23节说， Yaitu seperti yang disebutkan di dalam nas firman Tuhan hari ini di ayat yang ke-23. 必有童女怀孕生子，人要称她的名为以马内利。以马内利翻译过来就是神与我们同在。 Nah, dikatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. 我说的一个词就是以马内利。 Nah, kata atau istilah yang saya sebutkan tadi, yang saya maksudkan tadi itu adalah Immanuel. 虽然对耶稣来说这是非常痛苦、不舒服的时间， Sekalipun bagi Tuhan Yesus ini merupakan satu waktu yang sangat menderita, satu waktu yang sangat tidak nyaman sekali. 但是他为了与我们同在，他先变成人了。 Tetapi untuk datang menyertai kita, maka dia datang ke dalam dunia menjelma menjadi manusia. 然后跟我们一起受人生所有的痛苦和苦难。 Dan dia kemudian juga bersama-sama dengan kita mengalami segala bentuk penderitaan yang dialami oleh umat manusia. 我们人类的喜乐和我们人类的一个悲哀，他也是跟我们一起经历了。 Nah, segala sukacita, segala kesedihan yang dialami oleh umat manusia, dia sendiri juga pernah mengalaminya. 最后呢，我们人类跳不过去的死亡都经历了。 Dan pada akhirnya kematian yang sama sekali tidak bisa yang sama sekali manusia tidak bisa luput daripadanya, dia juga mengalaminya. 他为什么要呢？ Nah, mengapa dia mau? 就是为了与我们同在，他愿意与我们同在的。 Ya, itu karena dia rela, dia rindu untuk senantiasa menyertai kita.
在伊甸园，因为亚当和夏娃犯了罪，不顺从神，所以他们变成罪人。 Nah, di dalam Taman Eden, oleh karena ketidaktaatan daripada Adam dan Hawa, maka mereka jatuh dalam dosa dan seluruh umat manusia juga telah jatuh dalam dosa. 罪人绝对不能跟圣洁的神在一起。 Dan sebagai manusia yang telah jatuh dalam dosa, tidak mungkin bisa bersama-sama dengan Allah yang Maha Kudus. 所以他们被赶出伊甸园，从此远离了神。 Dan oleh karena itu maka mereka diusir dari Taman Eden dan mulai dari saat itu mereka telah terpisah daripada Tuhan. 创世纪6章3节，神看见在地上人类的罪，就后悔说。 Dan di dalam Kejadian 6 ayat ketiga dikatakan bahwasannya berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. 人既属乎邪气，我的灵就不永远住在人里面了。 Nah, dikatakan rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia karena manusia itu adalah daging. 这句话是什么意思？ Nah, ini artinya apa? 神看见我们人类的罪，就永远不跟人同在的意思。 Nah, ketika Tuhan Allah melihat dosa manusia, maka seharusnya Tuhan Allah tidak bisa bersama-sama dengan manusia yang berdosa ini. 所以神用洪水来惩罚所有的人类了。 Oleh karena itu maka Tuhan Allah menghukum manusia dengan menggunakan air bah. 如果神真的要做的话，我们人类是都没有希望了。 Dan jikalau Tuhan telah melakukannya, maka manusia sudah tidak berpengharapan lagi. 但是幸亏神对我们的爱还没有改变。 Tetapi kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kasih Allah tidak pernah berubah atas kita. 神还是愿意与我们同在。 Karena Tuhan Allah mau senantiasa menyertai kita. 神把以色列百姓从埃及里面，在做奴仆当中就拯救出来。 Nah, Tuhan Allah menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. 到了西乃山，跟以色列百姓立约。 Dan ketika mereka berjalan sampai di Gunung Sinai, Tuhan bahkan mengikat perjanjian dengan mereka. 神要以你们为我的百姓，神也要做你们的百姓，你们的神。 Dan Tuhan katakan kepada mereka, Tuhan mau supaya mereka itu menjadi umat kepunyaan Allah, dan Tuhan mau supaya Tuhanlah yang menjadi Allah bagi mereka. 利未记26章11到12节说。 Di dalam Imamat 26 ayat yang 11 dan 12 dikatakan, 我要在你们中间立我的帐幕，我的心也不厌恶你们。我要在你们中间行走，我要做你们的神，你们要做我的子民。 Nah, dikatakan, aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. 这帐幕是什么？ Nah, kemah suci ini apa? 这就是神的会幕，这会幕是神临在的象征。 Nah, kemah suci itu adalah kemah pertemuan Allah. Nah, ini merupakan simbol daripada kehadiran Allah. 但是在圣经中的以色列百姓，他们对神的表现是如何呢？ Tetapi bangsa Israel yang kita baca di sepanjang sejarah Alkitab, bagaimana sikap mereka? 他们与神好好同行了吗？ Apakah mereka senantiasa taat berjalan bersama dengan Tuhan? 他们不断的离开神，他们不断的拜偶像、犯罪。 Mereka terus-menerus meninggalkan Tuhan, mereka terus-menerus menyembah berhala, dan mereka terus-menerus berbuat dosa. 这样的时候，神放弃了他们吗？ Nah, pada saat mereka seperti ini pun, apakah Tuhan Allah meninggalkan mereka? 没有。 Tuhan Allah tidak meninggalkan mereka. 有的时候会惩罚他们，但是这个惩罚的目的是让他们回到神里面，回到神的身边。 Kadangkala mungkin Tuhan menghukum mereka,
Nah, tetapi ketika Tuhan Allah menghukum mereka, Tuhan Allah rindu supaya mereka bisa kembali, rindu supaya mereka bisa bertobat kembali kepada Tuhan. 神为什么不放弃他们呢？ Nah, mengapa Tuhan tidak menyerah kepada mereka? 神仍然要与他们同在的。 Karena Tuhan mau senantiasa menyertai mereka. 旧约时代，上帝与以色列百姓之间的同行是只能用间接的方式来沟通同在的。 Nah, di dalam perjanjian lama, ketika Tuhan Allah menyertai umat Israel, Tuhan Allah menggunakan cara yang tidak langsung. 就献祭也是一定要透过祭司长来做的。 Nah, sama ketika mereka harus mempersembahkan korban, itu harus dengan perantaraan imam untuk mempersembahkan korban. 神只在会幕或者圣殿的至圣所内， Tuhan Allah itu hadir di dalam ruang Maha Kudus. 这至圣所是一年只一次大赎罪日，大祭司带着动物的血才可以进去的。 Nah, ruang Maha Kudus ini di sepanjang tahun hanya ada 1 hari boleh masuk, yaitu ketika hari penebusan dosa. Dan waktu itu imam harus menggunakan darah daripada binatang untuk masuk ke dalamnya. 这不是原来神愿意的沟通的方式。 Nah, sebenarnya ini bukanlah cara yang Tuhan mau pergunakan. 为什么需要这样的很复杂的方式呢？ Tetapi mengapa Tuhan harus menggunakan cara-cara yang begitu kompleks seperti ini? 因为在人类里面的罪， Yaitu karena dosa yang ada di dalam diri manusia. 因为这个罪的原因，神不能直接与神同在沟通交流。 Nah, oleh karena masalah dosa inilah maka Tuhan tidak bisa secara langsung berhubungan, berkomunikasi dengan manusia. 所以我们知道，最后神透过耶稣的十字架来把我们心中的所有的罪就解决了、赦免了。 Tetapi pada akhirnya kita tahu bahwasannya Tuhan Allah melalui anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menyelamatkan kita umat manusia sehingga Dia membuat solusi di dalam menyelesaikan segala dosa dan kesalahan kita. 并且神的灵、圣灵直接降临到我们的心里面，与我们同在。 Dan bahkan Dia menempatkan Roh Kudus di dalam diri kita dan menyertai kita. 这是什么意思？就是神那么愿意的、那么渴望的，与人永远同在的，完完全全实现了。 Nah, ini artinya Tuhan Dia begitu amat sangat rindu untuk mengasihi kita, menyertai kita dengan sepenuh hatinya. 这是实现了以马内利。 Dan inilah yang menyatakan arti daripada Immanuel. 他已经在我们里面与我们同在，大家相信吗？ Nah, Dia telah ada menyertai kita. Apakah Bapak Ibu sekalian percaya? 大家看一下，神为了成就以马内利做了什么事情？ Nah, Bapak Ibu sekalian kita bisa melihat apa yang Tuhan telah lakukan untuk kita, untuk menyertai kita, untuk menyatakan Immanuel bagi kita. 我们在旧约圣经的这个长远的历史里面，我们能够看得到，神为了与我们同在，他不断努力的做。 Di sepanjang sejarah Alkitab kita bisa melihat segala perkara yang Tuhan lakukan hanya untuk menyertai kita saja. 并且神差派他的独生儿子来让他受到很大很大的痛苦。 Dan sampai pada akhirnya Dia mengutus putranya yang tunggal untuk datang ke dalam dunia dan untuk mengalami penderitaan bersama-sama dengan kita. 终于成就了以马内利。 Sampai pada akhirnya tergenapilah Immanuel. 但是问题是， Tetapi permasalahannya ialah 我们是如何呢？ bagaimana dengan kita? 我们要与神同在吗？ Apakah kita mau berjalan bersama dengan Allah? 我们是有多么愿意与神同在，又多么愿意与神沟通交流呢？ Nah, seberapa besar kerinduan kita untuk berjalan bersama dengan Allah, seberapa besar kemauan kita untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. 我们多么愿意跟随神、顺从神的旨意呢？ Apakah kita sungguh rindu mau taat
kita mau setia kepada Tuhan, 我们透过圣诞节要思考，神这么渴慕与我们同在同行。 nah melalui Natal kali ini kita seharusnya memikirkan, kita seharusnya merenungkan betapa Allah rindu untuk senantiasa menyertai kita. 每当圣诞节，我们庆祝耶稣的圣诞，告拜我们说，以马内利的神。 Dan setiap kali Natal kita merayakan Natal dan kita mengakui, menyatakan akan Allah yang Immanuel. 神真的，为了与我们同在，差派他的独生子，那一天就是圣诞节。 Nah, ketika Allah begitu rindu untuk menyertai kita, dia mengutus putranya yang tunggal. Nah, itulah Natal. 到了圣诞节，我们是否因为有很多庆祝圣诞的活动、表演、聚餐或者送礼物，太繁忙？ Nah, di dalam suasana Natal, ketika kita sibuk dengan segala kegiatan Natal, segala acara Natal, segala pertemuan Natal, apakah kita telah melupakan makna Natal? 所以实际上我们要关注的这个以马内利，我们就不关心。 Dan pada umumnya, pada kenyataannya kita telah kehilangan makna daripada Immanuel itu sendiri. 如果我们真的明白了以马内利的意思，我们应该怎样庆祝耶稣的诞生呢？ Nah, jikalau kita sudah mengerti makna daripada Immanuel, maka tentu kita mengetahui cara terbaik untuk merayakan, cara terbaik untuk memperingati Natal yang adalah Allah menyertai kita. 我们看到了圣诞节，很多基督徒在追求的是什么？ Nah, kita lihat pada waktu hari Natal, pada umumnya orang-orang Kristen itu mereka menantikan apa? 说的是庆祝圣诞，但是实际上自己享受圣诞的季节。 Nah, hanya katakan saja bahwasanya kita sedang merayakan Natal, tetapi pada kenyataannya kita itu membuat merayakan untuk diri kita, untuk kenyamanan, keasikan diri kita saja. 是不是和这个世界人根本不懂以马内利的人一样过呢？ Dan bahkan kita hampir sama seperti orang-orang dunia ini yang sama sekali tidak mengerti makna daripada Immanuel. 只为了自己的满足和喜乐而过呢？ Apakah kita hanya melewati merayakan Natal ini untuk kepuasan diri kita saja? 我们看我们的生活里面，以马内利的圣诞是在哪里呢？ Nah, mari kita bersama melihat di dalam kehidupan kita, Natal yang Immanuel itu ada di mana? 我们到圣诞节可以享受这些，但是我们首先要多多思考，就圣诞的意义是什么？ Nah, di dalam suasana Natal ini bisa sah-sah saja jika kita menikmati segala hal-hal yang indah. Tetapi yang paling penting adalah kita merenungkan kembali apa makna Natal yang sesungguhnya. 还有我们多多思考以马内利是什么？ Dan marilah kita lebih banyak merenungkan, kita lebih banyak memikirkan apa itu Immanuel. 所以我们透过这个圣诞节来要学习的是我们与神同行的生活。 Dan di dalam Natal ini marilah kita bersama-sama dengan Tuhan menjalani satu kehidupan yang baru yang Tuhan senantiasa menyertai kita. 我们要思考，在我的生活里面，以马内利的生活是在哪里？ Marilah kita memikirkan, marilah kita merenungkan Tuhan yang Immanuel di dalam kehidupanku itu ada di mana? 我们这就是我们真正庆祝圣诞节的一个庆祝的活动，就是思考我们以马内利的。 Nah, inilah yang harus kita lakukan di dalam Natal kali ini. Marilah kita merenungkan Natal yang Immanuel, Natal yang sungguh Allah menyertai kita. 我们要记住，这是上帝要给我们的最大的祝福。 Karena kita harus ingat bahwasanya ini merupakan berkat terbesar yang Tuhan mau berikan, Tuhan mau anugerahkan kepada kita. 这个以马内利其实是上帝要给我们的最大的一个幸福的生活。 Nah, ini merupakan berkat yang paling besar yang Tuhan mau anugerahkan kepada kita. 可能这些撒旦、魔鬼或者我们旧人的习惯，常常说神在哪里？
Nah, mungkin saja setan dan atau orang-orang tua kita, tua kita mereka selalu katakan kepada kita, emangnya Tuhan itu ada di mana? 又感觉不到你就是与神同心，做一些属灵的生活，哎呀，都是浪费时间的。 Nah, mereka katakan Tuhan itu ada di mana? Wujudnya itu tidak kelihatan. Kamu katakan kamu berjalan bersama dengan Tuhan. Apakah memang sungguh kenyataannya kamu berjalan dengan Tuhan? Sepertinya kamu ini hanya membuang-buang waktu saja. 现在21世纪的时代，你跟神沟通、交流、同在，对你有什么意义？ Nah, saat ini adalah abad 21. Kamu itu berhubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, itu punya makna seperti apa? 他们总是让我们的一个注意力分散到别的事情上，这个世界的事情上。 Nah, ini hal-hal seperti ini membuat kita membuyarkan fokus kita kepada Tuhan. 原来是我们与神沟通同在交流的这个很亲密的时间，是对于我们基督徒来说最重要的、最幸福的时间。 Nah, sebenarnya waktu kita bersama dengan Tuhan, yaitu waktu intim kita bersama dengan Tuhan, ini adalah waktu yang paling penting. Tetapi mereka berusaha untuk mengesampingkannya. 但是现在很多基督徒失去了与神同心的味道。 Tetapi saat ini ada begitu banyak orang yang juga telah kehilangan waktunya bersama dengan Tuhan. 以马内利的生活是上帝最渴慕的成就的事情。 Kehidupan yang Immanuel, kehidupan di mana Allah menyertai kita, ini merupakan satu kehidupan yang sungguh Tuhan rindukan untuk kita. 所以说，对基督徒来说，最祝福的、最蒙福的时间，就是以马内利的时间。 Oleh karena itu bagi seluruh orang Kristen yang ada, waktu yang paling indah itu adalah waktu yang Immanuel, waktu di mana Allah menyertai kita. 就简单说，我一个人在神面前与神沟通交流这个时间。 Nah, singkat kata dikatakan bahwasannya ini merupakan satu waktu pribadi antara kita, antara aku dengan Tuhan secara pribadi, secara intim, dan merupakan waktu yang indah di mana kita bersekutu dengan Tuhan. 这是我们基督徒应该要盼望天国的理由的。 Dan ini merupakan alasan yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang Kristen, yaitu pengharapan akan surgawi. 上帝给我们的永生，天国是什么？ Nah, Tuhan Allah memberikan kepada kita kehidupan yang kekal, yaitu kerajaan surga. 天国就是简直是我们完完全全成就与神同心的一个国家。 Nah, kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah merupakan satu kenyataan di mana Tuhan menyertai kita, kita hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga. 如果现在我与神同在不舒服，那么以后进天国怎么办呢？ Nah, jikalau saat ini, jikalau ketika saya berjalan bersama dengan Tuhan, saya merasakan ketidaknyamanan, bagaimana nanti kelak di surga? 约翰福音14章16节说 Yohanes 14 ayat 16 katakan, 我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，照他永远与你们同在。 Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. 保惠师是谁？就是圣灵， Nah, penolong yang dimaksud ini adalah Roh Kudus. 就是照他在我们里面，不在旁边，在我们里面与我们同在。 Yaitu Dia penolong yang akan hadir di dalam diri kita, bukan di samping kita, tetapi di dalam diri kita dan menguasai kehidupan kita, menyertai kita. 马太福音28章20节说 Matius 28 ayat ke-20 katakan, 凡我所吩咐你们的，都照醒他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. 这是神的应许，同时也是神的愿望。 Nah, ini merupakan janji Tuhan, sama juga pada saat yang bersamaan ini juga merupakan harapan dari Tuhan. 我希望我们透过圣诞节，我们决定开始与神同行的生活，与神沟通的属灵的生活。 Saya rindu biar kiranya melalui Natal kali ini mari kita memulai satu kehidupan yang baru. Kehidupan di mana Tuhan Allah menyertai kita. Tuhan Allah berjalan bersama-sama dengan kita. 快到2021年了，我们恢复读经祷告的生活。 Dan kita akan segera memasuki 1 tahun yang baru. Marilah kita kembali memulihkan kehidupan doa kita, kehidupan pembacaan firman Tuhan kita, dan kehidupan berjalan bersama dengan Tuhan. 我相信我们能够恢复我们与神同在的这个属灵的生活，你的整个生活会不一样。 Saya rindu supaya kehidupan setiap kita akan dipulihkan, dan kerohanian setiap kita juga akan dipulihkan, dan kita menjalani kehidupan yang sepenuhnya bersandar hanya kepada Tuhan. 我们每一次恳求祷告的，神的帮助、神的安慰、神的祝福，是从哪一个时间来的呢？ Nah, ketika kita dengan sungguh-sungguh berdoa, maka kita percaya akan pertolongan Tuhan, akan penghiburan Tuhan, akan penyertaan Tuhan yang senantiasa menyertai kita. 就是在你的生活里面的以马内利的时间里面来的。 Dan ini akan berlangsung di dalam masa waktu kehidupan di mana Tuhan yang Immanuel menyertai kita. 大家相信吗？ Apakah setiap kita percaya? 这是一定的， Ini adalah hal yang pasti. 因为我们的主耶稣为了成就这个事情，在这个世界上33年受苦了。 Karena ini merupakan hal yang juga telah dialami oleh Tuhan Yesus sendiri sepanjang kehidupannya 30 tahun di dunia ini. 在这个世界上，除了耶稣以外，能了解我们人生的痛苦的神没有。 Dan di dalam dunia ini kecuali Tuhan Yesus, maka tidak ada hal lain yang bisa mengerti, memahami segala penderitaan dan kesusahan kita. 因为耶稣在地上33年的时间来与我们同在，他全部经历过我们的心事会如何。 Dan ketika Tuhan Yesus menjalani kehidupannya di dunia ini, dia juga telah mengalami segala sesuatu yang juga telah kita alami. 你的生活的痛苦，心中的痛苦，耶稣都了解明白。 Segala kesusahan kita, segala kegelisahan hati kita, segala kesedihan kita, Tuhan Yesus sungguh mengerti dan memahaminya. 我们一起唱一首歌，来我们赞美我们的神。 Mari kita bersama naikkan sebuah pujian. Mari kita memuji, memuliakan Tuhan kita. 星星画出你，你的恩典如晨星，让我真实地见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你，你的美好是我今生颂扬的。这一生最美的。 就是能认识主耶稣，这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣，走在高山深谷，他会伴我同行。 知道这是最美丽祝福，在无数的黑夜里，在无数的黑夜里，我用星星画出你，你的恩典如晨星，让
是我今生颂扬的。这一生最美的祝福，只是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，只是能信靠主耶稣。走在高山上的他会伴我同行，我知道这是最美的祝福。主啊，感谢你的恩典。 Tuhan, kami sungguh bersyukur akan anugerah-Mu. 我们还在罪人的时候、软弱的时候， Karena kami masih dalam manusia yang sungguh lemah. 你没有放弃我们， Tuhan, Engkau tidak pernah melepaskan kami. 你仍然不断寻找我们， Engkau tidak pernah menyerah atas kami. Engkau terus mencari kami. 你仍然要与我们同在。 Engkau tetap mau menyertai kami. 主啊，我们是没有资格的， Tuhan, kami sungguh tidak layak. 我们只能靠着耶稣的宝血，能与你同在的。 Kami hanya mengandalkan kuasa darah-Mu. Kami hanya sepenuhnya bersandar kepadamu. 透过今天的经文，我们知道了我们上帝多么愿意与我们同在。 Melalui pernah firman Tuhan hari ini, kami sungguh menyadari, kami telah tahu betapa Tuhan sungguh rindu untuk senantiasa menyertai kami. 我们自己反省， Dan kami sungguh tidak tahu apa yang harus kami kerjakan. 我们是否愿意与神同行呢？ Dan bagaimana seharusnya kami berjalan bersama dengan Engkau. 在我们的生活里面，我们多么愿意与神同在呢？ Dan bagaimana kami di dalam kehidupan kami harus senantiasa bersama-sama dengan Engkau. 主啊，透过圣诞节的时间来，我们能学习与神同在的生活。 Bapak, bila melalui waktu Natal saat ini, kami boleh kembali merenungkan, kami boleh kembali memikirkan bagaimana seharusnya bersama-sama dengan Tuhan. 让我们成为更加愿意与神同行的你的百姓。 Biar kiranya kami boleh menjadi umat Tuhan yang senantiasa haus dan rindu akan Engkau. 奉主耶稣基督的名祷告， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. 阿门。 Amin. 我们主的文， 我们在天上的父，愿人都尊你的美为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不救我们一见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿门。愿我们的主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动同在，常与我们愿意与神同行的生活的所有的以令堂弟兄姊妹们同在，从今直到永永远远。阿门。